Hi beloved pelajar, welcome back to my channel. So it's Miss Yap here. So sekarang video ini cikgu akan ajar kamu bagaimana buat akaun kawalan dengan imbangan duga terselaras dan lastly ialah apa APUR dan penyata kedudukan kewangan. So first you nak sediakan akaun kawalan dahulu. So akaun kawalan yang pertama ialah akaun kawalan belum terima. So that means ledger ini dia masuk semua information yang berkaitan dengan ABT. So ABT ialah asset, dia di debit side ialah tambah dan di credit side ialah tolak. So first you nak cari baki BB yang awal. So you pergi tengok you punya journal arm, okay? That means cikgu sudah letak di left hand side. So ABT kita ada dua number. Sini you tengok. Okay, ada 1730 dan juga 1670 kan. You tambah sini you akan dapat 3400. Okay, so this one is the baki BB. So you letak di debit side. Okay, then the tarikh you tulis April 1. So this one is pada baki bermulaan. So here is baki BB. Okay, then kita buat tambah dulu. Okay, then you pergi tengok you punya folio yang sebelum ini ada satu imbangan duga yang kita sediakan. So kita tengok itu, sorry bukan imbangan duga. You pergi tengok journal khas, iaitu journal jualan. Journal jualan kita ada itu last punya jumlah 4230. Ini cikgu punya. You mungkin yang beza punya. Okay, jualan kita jual kepada ABT. ABT akan hutang kita bertambah. So tambah di sini kita tulis jualan. Harga cikgu punya 4230. Okay. So remember kalau you buat ikut dengan cikgu, setiap jualan mesti ada satu charge. Remember kita jual kepada ABT, kita akan charge itu perkhidmatan. So perkhidmatan itu you pergi tengok itu imbangan duga. Bukan, sorry, ialah ledger. Okay, ledger So di right hand side cikgu sini, okay, ledger kita ada satu perkhidmatan kurau. Okay, di belakang sikit perkhidmatan kurau. Okay, cikgu tengok sini. So sini kita tambah, kita jual kepada itu ABT, jumlah ialah 190. So cikgu ini akan tambah di kawalan. Okay, kerana kita akan charge ABT. ABT akan hutang kepada kita lebih banyak. So you pergi tengok you punya account belum terima. Then here right, you letak perkhidmatan kurau. Okay, 190. Okay, then teruskan you pergi tengok journal khas. Journal khas ada yang tolak, iaitu pulangan jualan. Itu jumlah, you tengok debit side cikgu, bukan debit side, sorry, left hand side cikgu, 30 pulangan jualan. So here right, okay, you tulis tarikh lah, okay, April 30. Oh, sini juga April 30 okay. So nama sini pulangan jualan, harga cikgu punya ialah 30, you mungkin berbeza lah, okay. Dan satu lagi kita tengok buku tunai. So you pergi tengok you punya buku tunai. Okay, dan you tengok itu debit side, buku tunai debit. Okay, you mesti mau cari yang berkaitan dengan ABT lah. Okay, repeat again, you mesti mau cari yang berkaitan dengan ABT. Okay, that means apa? That means you pergi tengok tarikh 3, 12, 19 ada 2, 20, 21, 28. Cikgu sudah highlight di sini. You pergi tengok you punya buku tunai. Dan you tambah semua yang cikgu sini orange color itu harga. Sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Ada 8. Setiap orang mesti ada 8 urus niaga yang berkaitan dengan ABT. So you tambah sini nombor yang ke 8 nombor di sini. Okay, you tambah. Then nama ialah bank, you letak di account kawalan credit side. So cikgu sini bank, total ialah 5530. So ini ialah nama yang kita ada dan you tambah sini, cikgu itu jumlah ialah
7820. So credit side juga letak nombor yang sama. Dan you tolak sini 2 nombor, you akan dapat 1 HB. Okay, cikgu ini ialah 2260. HB pindah ke baki BB. So this number mesti same with your imbangan duga yang terbaru. Okay, yang kita buat sebelum ini. Sini ada 4 customer kan, 4 ABT kan. So cikgu sini nombor 2260. You see itu sum 2260 mesti sama dengan baki BB di sini. Kerana match punya. Kalau you tak match, mungkin you ada kesilapan. You mau buat correction lah. Okay, kita teruskan kepada akaun kawalan belum bayar. Okay, firstly, you juga mau pergi tengok jurnal. Okay, so di left hand side cikgu, ABB kita ada 1950. So kita letak di credit side. ABB dia credit side ialah tambah. Kita letak credit side dulu, baki BB 1950. Dan teruskan kita pergi tengok kita punya jurnal khas. So first one is berlian. Okay, berlian jumlah ialah 3500. Okay, so this 3500 kita beli, kita akan hutang kepada ABB menjadi lebih banyak. So kita letak di tambah sini nama berlian. Harga 3500. So you remember you ada satu angkutan. Okay, nota debit yang angkutan kita di-charge oleh ABB. Okay, you pergi tengok you punya jurnal. Okay, the April 5 sini. Angkutan masuk. Kita di-charge oleh ABB 100. So, tanpa sini ada satu nama panggil angkutan 100. Ini semua orang mesti sama punya. Dan teruskan kepada jurnal khas, kita ada pulangan belian lagi. So, pulangan belian cikgu ini jumlah ialah 40. So, letak di minus debit side. So, nama pulangan belian 40. Okay. Then, another name, you pergi tengok buku tunai. Sekarang you pergi tengok buku tunai credit side. Dan you cari ABB. Okay. So, cikgu sini tunjuk orange color. ABB. Ada 1, 2, 3, 4. 4 sahaja. Okay. So, you tampak 4 ke 4. Harga di sini. So, cikgu punya jumlah ialah 4410 dan nama bank. Hanya semua ialah bank. So ya kita repeat step yang sama. So tambah di sini cikgu akan dapat 5550. So cikgu letak di debit. Tolak ini 2 nombor. Kita akan dapat HB. HB pindah ke BB. Okay, HB pindah ke BB. So sini 1100. Cikgu lupa letak itu tarik. Sini April 1, sini April 30. 30 di sini. So sini juga. Sini hanya 30 lah. Okay, dan HB sini pindah Mei 1. So ini BB bagi akaun kawalan belum bayar mesti sama dengan imbangan juga. Itu ABB 22 nombor. Okay, kita tambah jadi 1100. Mesti match. Okay. So this one is for your kawalan. Okay. So kita teruskan untuk imbangan duga terselaras. Okay. So how you do your imbangan duga terselaras? First, you copy itu imbangan duga yang semua yang sebelum ini you copy di kertas yang baru atau you boleh guna komputer lah. Okay. Then cikgu sini. Okay. Then you, kalau you semua sudah salin, then you pergi tengok you punya jurnal pelarasan. Then you highlight yang nama yang you mau tukar lah. Okay. So sekarang cikgu tunjuk okay, ambilan ialah nama yang baru. So you pergi tengok. Okay. Imbangan duga cikgu ini last cikgu remind kamu ABT ini 44 harga you tambah jadi 1. So ABT hanya left 12260. ABB sini tinggal 1100. Okay, these two you buat jadi satu nama. Okay, then you pergi you punya jurnal. Ambilan kan nama baru, so you tambah di bawah, letak di debit. Utility kita ada original number. Original number
ialah cikgu punya 350. Dan sekarang you punya utility jadi minus, cikgu punya minus 210. Kalau you ada buat ikut dengan cikgu, pelarasan cikgu sudah tunjuk. Okay, itu utility nombor terbaru ialah 140. So utility sini tukar, mau tukar. Okay, so teruskan susun nilai lengkapan nama baharu letak di debit side. Susun nilai terkumpul lengkapan, you mesti mau tambah. Itu nombor semua orang sama. You original harga tambah 25. So akan jadi 625. Ini semua orang sama. Susun nilai kenderaan nama baru tambah di bawah. Susun nilai kenderaan 181. Dan SNT kenderaan tambah juga jadi 5731. Okay. Hutang ragu nama baharu. Cikgu akan ajar ikut itu pelarasan. So hutang ragu nama baharu letak di debit. Dan another PSR letak di credit side. Okay, sewa nama baru kita letak di debit. Okay, modal sini mau tambah. Original harga tambah 500. Cikgu punya akan dapat 13900. Okay. Bank tambah 5,000. Okay, so cikgu punya bank original harga tambah 5,000 jadi 11670. Commission new name, so tambah di bawah, commission diterima 5,000. So license prabayar nama baharu, so letak di bawah license prabayar RM55. Dan continue license. License sini kita mau tolak 55. Ini semua orang sama. So license hanya tinggal RM5 sahaja. So teruskan gaji pemilik nama baharu. So letak di bawah 2,000. So gaji pemilik belum bayar juga nama baharu. Okay, letak di bawah. Faedah atas pinjaman nama baru letak di debit. Faedah atas pinjaman belum bayar nama baru letak di credit side. Jualan kita mau tolak. So jualan sini you mesti mau tolak itu jualan terperoleh. Dan this one jualan belum terperoleh ialah letak di credit side. Okay. Dan you use you punya calculator total sini semua. Total sini semua. Okay. So imbangan juga sudah habis. Okay, then you use your imbangan juga terselaras, continue buat you punya APO dan PKK. Kalau you tak imbang di imbangan tugas terselaras, you mau check-in sendiri ya, atau you boleh tunjuk you punya kawan, okay, ask for their help, okay? Okay, so firstly, you dapat you punya imbangan juga terselaras kan, then you boleh klasifikasi, okay? That means tunai kita asing kepada AS, bank AS juga. Kenderaan lengkapan dua-dua ABS. Inventory deposit asas semasa. Inventory ialah perdagangan. Kerana ini ialah inventory awal. Perdagangan. Deposit ialah AS. Susun nilai terkumpul kedua-dua letak di ABS. Tolak. Pinjaman LBS. Modal ikuti pemilik. Angkutan masuk perdagangan. P stand for perdagangan. Jualan perdagangan juga. License belanja. Ansuran pinjaman, utility, gaji, semua belanja. If you punya cikgu kerana ada student beritahu saya, ada cikgu yang panggil mereka ansuran pinjaman letak di pinjaman. So you tak ada ansuran pinjaman, then you tak perlu tulislah. Okay? Belian perdagangan, pulangan belian perdagangan, pulangan jualan perdagangan juga. APT, AS, ABB, LS, ambilan, EP, tolak. Susun nilai terkumpul lengkapan kenderaan hutang ragu, tiga-tiga sini belanja. Dan kita teruskan PSR AS minus 7 belanja, komisen diterima hasil, license prabayar AS, gaji pemilik belanja. Gaji pemilik belum bayar LS. FAP belanja. FAP belum bayar LS. Jualan belum terboleh LS juga. Okay? So sekarang you sudah klasifikasi dan you boleh buatlah
So kita sediakan apa? 3 RM di sini. So kita bermula dengan jualan. Okay, so jualan kita cikgu akan letak di second row ah. Okay, so jualan sini kita ada cikgu punya 8650 tolak pulangan jualan. So pulangan jualan ialah RM30 dan you tolak akan dapat harga terbaru dan nama jualan bersih. Dan you tulis title tolak kos jualan, title sajalah. So the first one is inventory awal, the original inventory 2900 letak di second row. Dan teruskan belian. Belian cikgu sini harga 3500 dan tolak pulangan belian. Okay, dapat belian bersih. Kita ada angkutan masuk sini 100. So tambah 100. Okay, harga 3560 tambah 2900 lagi. You akan dapat kos barang untuk dijual. Dan tolak inventory akhir. Inventory akhir you mesti mau pergi tengok you punya kertas belakang ada satu pengiraan inventory akhir. Okay, so here is 640 cikgu punya. Okay, dan you tolak akan dapat kos jualan letak di third row. Okay, sorry letak di third column. Okay, so harga di atas tolak harga di sini dapat untung kasar. So cikgu punya ialah 2800. Tambah hasil hanya satu saja, nama commission diterima. Cikgu sini ada 5,000. So tambah jadi 7800. Okay, belanja cikgu sini ada. Okay, mula-mulanya sini license hingga gaji, license ansuran pinjaman utility gaji. So cikgu hanya copy and paste lah. Kalau you buat dengan komputer lebih cepat sikit. So 4 nama, harga sini 5,250, 140, 240. So letak di second column. Okay, so here is the harga. Dan teruskan pergi cari belanja, susun nilai kenderaan, susun nilai lengkapan dan juga hutang ragu. 3 nama di sini. Okay, dan teruskan belanja ada 7, gaji pemilik FAP. Okay, 7 gaji pemilik FAP. So semua harga di sini you guna komputer lah. Di sini dia akan dapat 5574 cikgu punya dan you tolak sini. So you dapat satu harga namanya untung bersih. Okay, so this is the hasil. Okay, so teruskan for PKK. Okay, so PKK kita ada 3 kolom di sini. Okay, the first one is ABS, number, cost, susun nilai tempuh, nilai buku. Cikgu akan buat 3 kolom. Kalau you boleh buat di 4 kolom, you buat sendiri. Cikgu buat 3 kolom lah. So the first one ABS is our kenderaan. Original harga 20,000. Dia ada SNT kenderaan 5731 tolak dan you dapat harga terbaru. Dan second one is lengkapan original harga 3,000 tolak 625. So you akan dapat harga baru dan you dapat 22 di sini tambah. Okay, jadi cikgu punya 16644. Dan teruskan akses semasa. Cikgu akan buat dengan ada tolak punya. So kita akan letak ABT dulu. Kerana account belum terima original nombor 2260 letak di first column. Okay, kita akan tolak PHR. PHR di sini ada 23, tolak dulu. Dan answer letak di second column. Okay, dan you cari yang lain punya akses semasa lah. So akses semasa ada tunai bank. Okay, sini 2, tunai bank. So harga salin saja. Okay, dan teruskan deposit perkhidmatan kura. Okay, terus account belum terima sudah letak. Okay, PHR letak license prabayar. Semua orang sama 55. The last one you remember, this one is inventory akhir. Cari di card inventory. Okay, yang last nombor, okay, jumlah terbaru. Okay,
Then you tambah di sini, cikgu punya akan dapat 18102. Dan teruskan tolak liability semasa. Okay, cari liability semasa. Liability semasa ada account belum bayar, first name. Then gaji pemilik belum bayar, semua orang sama. Then FAP belum bayar, okay, semua orang sama juga. Dan the last one, jualan belum terperoleh. Okay, so you tambah empat harga di sini, dapat jumlah, dan you tolak, cari satu modal kerja, letak di third column. Okay, so this one 14272, you plus di sini 16644, dapat satu jumlah, tak ada nama, tapi itu ialah imbang punya nombor. So this one is bahagian atas. So bahagian bawah title dibayari oleh ikuti pemilik. The first one is modal awal. That means is your original modal. So modal kita sini cikgu punya 13900. You tak sama punya. Tambah untung bersih yang you buat di depan sini cikgu punya 2226. Tambah. So jumlah sini 16126. Dan you tolak ambilan. Okay, ambilan actually cikgu sini ialah 210. Tolak, letak di second column, minus, dan you dapat harga baharu. So last category, liability bukan semasa, semua orang sama, pinjaman. Okay, 4%. Okay, mungkin you boleh tulislah 4%. Kalau tak ada tulis pun tak apalah. Okay, harga sama punya. 15000 tambah sini, okay, so cikgu akan dapat 30916, sama imbang. Okay, so kalau you buat sampai di sini you ada imbang, okay, mungkin you boleh leave comment bagi cikgu, okay, or you can leave comment thank you cikgu. So cikgu buat, cikgu akan rasa happy lah kerana you ada tengok, you ada support cikgu. Okay, so kita hanya tinggal belanjawan, tafsiran, dan itu EMK, satu EMK. Okay, so you hanya left sikit saja. Okay, so cikgu akan ajar di next video. So kita jumpa lagi. Bye bye.